Baik Nina, kita tahu kita punya inflasi negara Malaysia ni terus mencatatkan kenaikan bukan saja di Malaysia ya, malah di seluruh dunia. Tapi dekat Malaysia ni apa yang specialnya, kita ada wujudkan pasukan jihad inflasi untuk mengawal keadaan inflasi di negara kita, dan kelebihannya ialah kita memiliki subsidi. Betul tu Nabila. Menurut pakar, tanpa subsidi inflasi negara mungkin mencecah 2 digit lagi. Namun hari ini kita sekali lagi akan menerima angka terbaru inflasi. Bagi mula selanjut, kita bersama Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research. Terima kasih Zafri. Terima kasih Nina dan Nabila. Okey, Zafri, kita pun berdebar-debar tunggu keputusan nanti. Jadi apakah jangkaan Zafri sendiri terhadap data inflasi negara yang bakal diterbitkan tengah hari nanti? Baik, MIDF menjangkakan kadar inflasi pada bulan September akan dicatatkan pada kadar 4.2%. Market konsensus pada 4.6%, iaitu lebih rendah berbanding pada bulan sebelumnya, bulan Ogos, iaitu 4.7%. Namun apa yang terus meningkatkan lagi kadar inflasi ini adalah harga makanan. Harga makanan pada bulan lepas ada 7%, 7.1, yang kita jangkakan harga makanan ini akan kekal pada lingkungan 6 ke 7%. Kenapa terus naik adalah antara sebabnya ialah kita mengimport makanan, net importer. Hanya net exporter untuk produk teh dan kopi. Selain pada itu, kita adalah net importer kepada makanan. Dan 30% daripada CPI basket kita adalah makanan, perbelanjaan kepada makanan. Jadi dengan kejatuhan ringgit ke paras 4.6 ke 7, 4.6 ke 4.7, dia akan mengembangkan lagi import bill kita. Jadi ini yang mendorong kepada kenaikan harga makanan dan secara langsungnya meningkatkan lagi kadar inflasi. Namun melihat kepada indikator-indikator seperti mana inflasi makanan dunia yang dilaporkan oleh United Nations telah menunjukkan penurunan, Global Supply Chain Index juga telah menunjukkan prestasi yang agak menurun, menunjukkan ada kebaikan dari segi pengeluaran makanan di seluruh dunia secara amnya. Dan yang paling penting ialah harga komoditi dunia, antaranya minyak sawit telah jatuh, telah dicatatkan lebih rendah berbanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini akan mendorong kepada penurunan kadar inflasi negara daripada 4.7 pada bulan Ogos, dan kita menjangkakan dia akan terus menurun ke paras 4.2% pada bulan September. Baik, Zafri, tadi Zafri kata menjangkakan, tadi menunjukkan penurunan dari segi kadar inflasi. Tapi bagaimana pula unjuran untuk inflasi menjelang tahun hadapan? Okey, baik. Untuk tahun ini average inflation dalam 3%, 3 ke 3.3%. Untuk tahun depan kita perlu tunggu keputusan pilihan raya, sebab okey, sebelum itu kita tengok ringgit dijangkakan akan mengukuh lebih baik berbanding tahun ini. Jadi dia akan membantu dari segi kadar inflasi makanan dijangka lebih rendah berbanding tahun ini untuk tahun depan. Dan harga komoditi dunia berdasarkan unjuran bajet sekalipun, Brent oil pada $90 per barrel, kita menjangkakan dalam $95 per barrel. Berbanding tahun ini $105 per barrel. Jadi dari segi supply side itu ada menunjukkan penurunan, jadi sepatutnya harga inflasi akan turun. Baik, mengapa saya sebut mengenai pilihan raya? Penting untuk kerajaan selepas pilihan raya untuk kita tengok dan nilai apakah stans kerajaan baru mengenai dasar subsidi minyak, fuel subsidi. Sekiranya kerajaan baru mengekalkan status quo fuel subsidi yang ada sekarang ni, iaitu harga RON95 dan diesel pada RM2.05 dan RM2.15, jadi kadar inflasi pada tahun depan dijangka akan berada pada 2.3 ke 2.5%. Kalau dihapus terus, maknanya free floating price untuk minyak petrol, jadi kita boleh menjangkakan harga inflasi naik hampir ke 10%. Dan kalau kerajaan baru menaikkan
sikit-sikit ataupun daripada RM2.05 naik ke RM2.20 iaitu 15 sen ke 10 sen setiap bulan. Jadi kita boleh menjangkakan kadar inflasi boleh naik ke paras 4 ke 5% untuk tahun depan. Jadi stans kerajaan baru mengenai fuel subsidi negara amat penting untuk kita tengok ataupun untuk kita jangka kadar inflasi pada tahun depan. Dengan kadar inflasi pada paras 3% ni, adakah ini bakal mendorong Bank Negara Malaysia untuk menaikkan lagi OPR pada bulan hadapan? Bagaimana? Okey. Mengenai OPR, keadaan domestik ekonomi semakin baik. Kita tengok kadar pengangguran terus jatuh. Aktiviti perniagaan runcit, pembelian consumer spending terus meningkat double digit dan melihat pada data inflasi, khususnya core inflation, inflasi teras terus meningkat. Ini menunjukkan kekuatan permintaan dalaman, permintaan domestik semakin mengukuh dan hal ini akan pada pandangan kami Bank Negara akan mengambil peluang untuk menaikkan OPR lagi pada bulan November ke 2.75% dan pada jangkaan kami Bank Negara akan naikkan lagi OPR ke paras 3% pada bulan Januari tahun depan, iaitu sama dengan level 2019. Bank Negara memerlukan, pada pandangan kami Bank Negara memerlukan naikkan kadar OPR ini adalah untuk kembalikan bulat ekonomi yang Bank Negara ada, khususnya dalam suasana ekonomi global yang dijangka menghadapi recession risk ataupun slowdown yang agak teruk untuk tahun depan. Jadi pada jangkaan kami dengan prestasi domestik ekonomi yang bertambah baik yang seperti mana ditunjukkan oleh data-data makro, jadi Bank Negara akan mengambil peluang untuk menaikkan OPR khususnya untuk mengembalikan ekonomi bulat Bank Negara dari segi monetary policy. Okey, jadi apakah harapan Zafri sendiri untuk kerajaan seterusnya dalam mengawal kadar inflasi yang kita faham semakin mencengkap rakyat ni? So, apa your expectation dan hope? Untuk jangka masa pendek adalah lebih baik mengekalkan kadar fuel subsidi yang ada sekarang ni pada RM2.05 walaupun sebab negara kita ada net exporter minyak dan gas dan juga palm oil, jadi secara fiskalnya kita masih mampu untuk menampung. Namun untuk jangka masa yang panjang, kerajaan baru, whoever it is, mesti mencari satu jalan yang lebih sustainable, iaitu dengan mengurangkan subsidi dan meningkatkan pendapatan rakyat. Ini adalah langkah jangka panjang. Untuk jangka pendek adalah lebih baik mengekalkan fuel subsidi mechanism yang sedia ada ini untuk memastikan kadar inflasi berada di paras yang stabil. Hal ini kerana kita melihat kepada pendapatan negara, khususnya gaji, masih rendah berbanding dengan pada 2019. Data terbaru mengenai gaji dan upah 2021 adalah 2,250. Ini adalah median salary. Pada 2019 dalam 2,400. Makna kata duit rakyat, pendapatan rakyat masih belum mencapai tahap 2019. Jadi kalau untuk terus mengurangkan subsidi ataupun tarik terus subsidi, ia meningkatkan, dia akan membuatkan inflasi terus meningkat dan ia akan memberi kesan khususnya kepada B40 dan juga B40 dan juga M40 secara amnya, kerana pendapatan rakyat masih di bawah paras 2019 dan masih di bawah living wage yang pernah diterbitkan oleh Bank Negara pada tahun 2018. Zafri, nak tambah lagi satu, kalau menurut data yang akan keluar pada tengah hari ini, kita mengharapkan kadar inflasi untuk menurun, tetapi sekiranya kadar inflasi sekali lagi meningkat, jadi apakah persediaan ataupun persiapan kita untuk menghadapi kadar inflasi yang tinggi ini? Baik, seperti saya sebut tadi, sekiranya dia terus meningkat adalah disebabkan faktor makanan, bukanlah sebab faktor lain. Faktor makanan disebabkan ringgit kita yang terus agak kurang baik dengan dolar USD. Namun begitu,
melihat kepada dasar-dasar kerajaan, fuel subsidi yang ada sekarang ni masih boleh mengekalkan kadar inflasi pada kadar yang stabil, iaitu 3 ke 4%. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, inflasi di Malaysia ni secara relatifnya stabil. Dan seperti saya sebut tadi, isunya di Malaysia ini adalah pendapatan rakyat itu rendah. Sebab itu persepsi inflasi itu tinggi dan memberikan tekanan itu agak besar. Sebab pada realitinya pendapatan rakyat itu masih belum capai 2019 dan kalau capai sekalipun dia masih di bawah living wage. Sebab tu tekanan dari sudut pendapatan itu lebih berbanding dengan kadar inflasi. Kalau kita tengok inflasi, betul harga makanan terus naik, tapi secara umumnya harga inflasi kita tak seteruk negara lain sebab kita ada fuel subsidi dan juga electricity bill yang kerajaan tampung dan juga air. Jadi tekanan dari sudut inflasi pengangkutan, electricity dan air itu taklah seteruk negara-negara lain seperti di Europe. Jadi kita hanya tekanan dari segi makanan.